Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma نور بالكتاب بصري واشرح به صدري واستعمل به بدني واطلق به لساني وقو به عزمي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة illa bik ya arhamar rahimin. Pagi ini kita masih lagi dengan ayat-ayat pertama daripada surat Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allama al-Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Allah yang bersifat Ar-Rahman mempermudahkan kita untuk belajar Al-Quran. 'Allamal Quran, mempermudahkan. Allah Subhanahu wa ta'ala mendahulukan belajar Al-Quran, mempermudahkan Al-Quran daripada penciptaan manusia. 'Allamal Qur'ana khalaqal insan. 'Allamal Qur'an, mengajar Al-Quran, mempermudahkan pengajian Al-Quran, kemudian menciptakan manusia. Sepatutnya akal kita menyatakan menciptakan manusia mendahului dari mengajar Al-Quran. Tetapi oleh kerana ada hikmat-hikmat tertentu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mendahulukan 'allamal Quran daripada khalaqal insan. Apakah rahsianya? Rahsianya, pemberian Al-Quranul Karim merupakan satu nikmat, dan nikmat ini paling agung sekali. Nikmat memudahkan pengajian Al-Quran. 'Allamal Quran, kita tidak terjemah dengan mengajar 'allamal Quran, dia yakni Allah mengajar Al-Quran. Allah mengajar Al-Quran? Tidak, Allah tidak mengajar. Allah menurunkan Al-Quran menerusi Jibril, kemudian menerusi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita belajar Al-Quran. Jadi 'allamal Quran, dia mempermudahkan kita belajar Al-Quran. Satu nikmat yang paling agung sekali. Berbanding dengan penciptaan manusia, tanpa Al-Quran apalah manusia? Manusia tidak merupakan apa-apa. Wujudan manusia di muka bumi ini jika tidak kerana Al-Quranul Karim. Menerusinya kita belajar agama, menerusinya kita faham agama, menerusinya kita faham tujuan hidup, menerusinya kita kenal diri sendiri, kita kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini harga seorang manusia. Jika tidak kerana agama yang kita sebutkan tadi, kerana Al-Quran, maka manusia dan hayawan tidak mempunyai apa-apa perbezaan lagi. Tidak ada perbezaan. Oleh kerana itu Al-Quran mendahului penciptaan manusia. Al-Quran mendahului penciptaan manusia kerana Al-Quran satu nikmat yang abadi. Faedahnya kita dapati selepas mati dan berterusan sampai tidak putus-putus lagi, tidak ada akhir baginya. Tetapi nikmat kita di dunia ini, nikmat biarpun besar nikmat itu, tapi dia berakhir dengan mati. Kita hidup di dalam dunia ini banyak nikmat makan, nikmat minum, nikmat berkeluarga, nikmat kahwin, nikmat banyak lagi lah, nikmat tidur, nikmat bernafas, nikmat.
semuanya ini sungguh penikmat, tetapi bila mati tamat nikmat ini, dan tamat sepenuhnya, tidak terkecuali apapun lagi. Jadi kalau begitu dilihat dari sudut ini, maka Al-Quranul Karim merupakan nikmat yang sangat-sangat besar kepada manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan Al-Quranul Karim sebagai nikmat yang paling utama sekali. Nikmat, bagaimana Al-Quran ini memberikan kepada kita sebagai satu nikmat. Bagaimana kita dapat merasai nikmat ini? Nikmat ini bukan semua orang, bukan untuk semua orang, tetapi kepada mereka yang membacanya, mempelajarinya, mentafsirnya, menghafaznya, dan memberi perhatian kepadanya, maka orang ini dipermudahkan baginya Al-Quranul Karim. Tetapi bagi mereka yang tidak mengkajinya, tidak membacanya, tidak belajarnya, tidak menghafaznya, dan tidak memberi perhatian langsung kepadanya, bagaimana dia boleh manfaatkan nikmat ini? Dia tidak akan mengambil sebarang manfaat daripadanya, sama ada di dunia maupun di akhirat. Bagaimana boleh dimanfaati sedangkan dia tidak pernah mendekati Al-Quran? Sedangkan mendekati Al-Quran merupakan ibu punca bagi segala nikmat. Jika kita sebut nikmat yang ada pada kita selepas pengajian Al-Quran ini, akal kita mungkin nikmat yang sangat besar. Tanpa akal boleh jadi kita seperti hayawan. Tetapi akal ini juga sebenarnya ada bagi setengah orang belum mati lagi, tetapi faedah akal sudah berhenti dengan nyanyuk. Tapi dalam sebuah hadis menyebutkan, man qara'a la yakhrafu qari'ul Quran, tidak nyanyuk orang yang membaca Al-Quran. Membaca bukan menghafaz, bukan menulis, bukan mengkaji, bukan, tapi membaca Al-Quran. La yakhraf, tidak nyanyuk. Jadi kalau begitu, inilah dia harapan, mudah-mudahan kita dapat menikmati akal sampai akhir hayat. Satu lagi hadis menyebutkan, man qara'a al-Quran ataupun man jama'a al-Quran yatamatta' bi'aqlihi hatta yamut. Sesiapa yang mengumpulkan Al-Quran dalam ingatannya, mengumpulkan Al-Quran artinya membacanya, mengumpulkan Al-Quran artinya menumpukan perhatiannya kepada Al-Quran, sama ada menghafal, mentafsir, menulis dan sebagainya. Yatamatta' bi'aqlihi hatta yamut, dia akan bergembira dengan akalnya hinggalah dia mati. Artinya akalnya masih segar sampai dia meninggal dunia. Ada hadis menyebutkan begitu. Tetapi sebagian ulama menyatakan hadis ini dari sudut darjatnya dhaif, tidak sampai kepada peringkat maudhu', tidak dhaif. Jadi biarpun dhaif, tetapi dalam hal-hal yang seperti ini, membaca Al-Quran, hal-hal yang berkaitan dengan fadail a'mal, amalan-amalan tambahan, dia tidak boleh dianggap sebagai tidak ada guna. Sebaliknya, hadis dhaif boleh diamal dalam perkara-perkara fadail a'mal, amalan-amalan tambahan. Al-Quranul Karim yang diturunkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam merupakan sebuah kitab suci yang pertama sekali diturunkan dalam bahasa Arab, bilisanin arabiyyin mubin, dengan dalam bahasa Arab. Oleh yang demikian, tidak boleh dipisahkan bahasa Arab daripada Al-Quran, dan ilmu juga tidak boleh dipisah daripada bahasa Arab, Al-Quran daripada bahasa Arab. Rujukan kepada Al-Quran perlulah dirujuk kepada bahasa Arabnya. Bahasa terjemahan daripada bahasa Arab di sana sini ada kelemahan. Boleh kita pakai, tetapi ada kelemahan-kelemahan padanya yang tidak dapat diambil sepenuhnya. Hatta orang Arab sendiri pun, ilmu Al-Quran, ilmu bahasa Al-Quranul Karim adalah satu perkara yang berasingan. Ilmunya satu perkara, Al-Quran satu perkara yang lain. Boleh dibaca, boleh didengar, tetapi bagaimana untuk menikmati ilmu Al-Quran itu sendiri,
perlulah segala perkara yang berkaitan dengan bahasa itu diketahui. Oleh kerana itu sesetengah ulama mentafsirkan allamal Quran maknanya mempermudahkan Al-Quran ataupun allamal Quran artinya mempelajari, mengajar dan mempelajari Al-Quran. Kerana mengajar dan belajar Al-Quranul Karim merupakan satu ibadat yang sangat besar dilakukan oleh seorang manusia. Dalam satu hadis menyebutkan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Orang yang terbaik dari kalangan kamu, khairukum, sebaik-baik kamu ialah orang yang belajar Al-Quran dan mengajar Al-Quran. Belajar dan mengajar, dua-dua perkara. Oleh kerana itu apabila disebut sebaik-baik kamu, orang ini baik di dunia dan baik di akhirat. Berkat umurnya disebabkan dia mengajar Al-Quran. Sama ada mengajar itu membaca Al-Quran, mengajar baca, mengajar tajwid, mengajar tafsir, mengajar semua yang berkaitan dengan Al-Quranul Karim. Kerana di dalam Al-Quran ini tentunya seperti yang kita ketahui mengandungi hukum halal dan haram. Bagaimana seorang manusia muslim boleh bersama dengan Al-Quranul Karim sedangkan dia tidak mengetahui perkara halal dan haram? Kejayaan seorang manusia juga rahsianya didapati di dalam Al-Quranul Karim. Kejayaan seseorang akan diukur dari sudut sejauh mana dia berjaya dalam agamanya. Bagaimana dia boleh memahami agama? Tentunya lah Al-Quranul Karim sebagai sumber yang pertama bagi menentukan mana dia ajaran yang betul dan ajaran yang salah. Dalam Al-Quran, dalam surah yang terdahulu, Suratul Qamar dahulu, kita pernah menyebutkan Al-Quran merupakan manhajul hayah, manhaj hidup. Manhaj maknanya undang-undang hidup. Oleh kerana itu Al-Quran disebutnya sebagai kitab manusia, kitabul insan. Apa-apa jua yang berkaitan dengan manusia ini kita akan dapati di dalam Al-Quran. Mulai daripada kelahirannya, penciptaan manusia, mulai daripada asal usulnya, semua sekali bermula daripada ilmu Al-Quranul Karim. Kemudian sampailah pula ke peringkat taklif, juga Al-Quranul Karim yang menentukan baginya baik buruknya, manhaj yang benar dan manhaj yang salah. Oleh kerana itu maka kitab suci Al-Quranul Karim dianggap sebagai kitabul insan, kitab manusia. Mana-mana manusia yang tidak mengikuti Al-Quranul Karim dan panduan hidup, maka dia akan tersalah jalan, dia akan sesat dalam perjalanannya disebabkan tidak mengikuti peraturan dan hukum-hukum undang-undang yang ditentukan di dalam Al-Quranul Karim. Satu ayat yang dinyatakan di dalam Al-Quran ialah inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Al-Quran ini memberi petunjuk kepada satu jalan yang paling lurus. Tidak ada Al-Quran, tidak ada jalan yang paling lurus lain daripada ajaran yang ditunjuk di dalam Al-Quranul Karim. Perakuan Al-Quran sendiri di dalam surah Al-Isra, inilah dia Al-Quran yang menunjukkan jalan kepada manusia, lillati hiya aqwam wa yubashshiral mu'minin, dan memberi berita baik kepada orang mukmin, iaitu berita syurga dan berita kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya ini membuktikan bahawa Al-Quranul Karim ini merupakan satu nikmat yang sangat besar. Dibicarakan dalam Al-Quranul Karim dalam suratul Rahman, dan surah Ar-Rahman ini terkenal sebagai surah yang mengumpulkan segala nikmat. Sebab dalam surah ini menyebutkan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, manakah satu wahai jin dan manusia ni antara nikmat-nikmat yang kamu boleh dustakan? Tidak ada lagi nikmat yang boleh kita dustakan. Di dalam surah ini menyebut banyak nikmat yang kita akan temui, dan nikmat yang mula-mula sekali ialah nikmat Al-Quranul Karim.
Kemudiannya nikmat yang kedua, nikmat tidak selama-lamanya manusia berada di dunia ini, sebaliknya mereka pula akan fana. Fana artinya musnah. Manusia musnah, mati merupakan satu nikmat yang dibicarakan di dalam surah yang kita sebutkan ini, iaitu surah Ar-Rahman. Itulah dulu, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.